Hello, 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 hello. Selamat petang, salam sejahtera. Aku terkejut dengan satu lagi pendedahan di media sosial dalam laman portal apabila ada satu tajuk yang menggamit kenangan. Bukan menggamit kenangan, yang menggamit memori. Bukan juga menggamit ke memori, tapi menggamit perasaan kita. Apabila di Malaysia kini ditulis Najib didera, mana budaya memaafkan Melayu Islam, tanya T. Wah, ini satu tajuk yang sangat menarik untuk kita lihat, dan kalau dapat diulas dengan panjang lebar, ini luar biasa hebatnya tajuk ini. Najib didera, mana budaya memaafkan Melayu Islam, tanya T. Wow, apa cerita sampai ditajukkan Najib didera, mana budaya memaafkan Melayu Islam? Timbalan Menteri Belia dan Sukan T. Lian Ke hari ini membangkitkan persoalan mengenai budaya bermaaf-maafan yang dekat dengan orang Melayu serta Islam di negara ini dan mengaitkannya dengan Najib Razak. Kata T, dia kadang-kadang tidak dapat memahami perasaan kebencian yang ada pada orang politik di negara ini. Menurut T, dia melihat ada antara mereka yang tidak jemu-jemu mahu melihat bekas Perdana Menteri berkenan terseksa dan sengsara di penjara. Aku nak kata di sini bukan orang mahu melihat Najib sebenarnya terseksa dan sengsara di penjara, tapi untuk makluman Timbalan Belia dan Sukan ini, penjara memang tempat yang menyiksa dan memang tempat yang sengsara. Siapa kata penjara tempat untuk bercuti? Siapa kata penjara untuk tempat berlibur? Belum pernah kita dengar penjara itu menawarkan katil yang empuk, tempat mandi yang selesa dengan air panasnya. Jauh sekali ada minuman cappuccino daripada Starbucks. Jauh sekali daripada pelukan istri yang merindui suaminya. Seperti yang Rosmah kata, dia rindu dengan suara Najib, gelak tawa Najib. Jadi, aku fikir apa yang T kata ini kadang-kadang menimbulkan persoalan. Memang penjara itu menyiksa. Jadi buat apa ada orang lagi yang mau melihat Najib tersiksa? Bukan itu yang dikehendaki sebenarnya. Yang dikehendaki oleh netizen ialah dihukum sama taraf, dihukum sama berat, dihukum tanpa pilih kasih berbanding dengan banduan-banduan lain. Itulah yang dituntut oleh keadilan mahkamah dan juga undang-undang Malaysia. Bukannya kita nak Najib disengsarakan, dipenjarakan, tersiksa, apalagi didera, tidak. Tapi yang dituntut ialah kewajaran untuk keadilan sama rata hukumannya. Kalau si Abu dapat hukuman sebagai banduan seperti ini, layanannya seperti ini, Najib pun harus dapat seperti itu juga. Itulah yang sebenarnya berlaku. Tidak cukupkah didera mental, minda, fizikal, dan semangatnya? Manalah budaya bermaaf-maafan orang Melayu dan Islam ciapnya di Twitter pagi tadi. Pandangan diberi naib Presiden MCA itu dibuat ketika pelbagai pihak mendesak agar kerajaan menjelaskan layanan istimewa yang diberikan kepada Najib. Ini sebenarnya bukan soal bermaaf-maafan ke, nak berdendam ke, nak mendera ke, atau sebagainya. Apa hak kita untuk mendera Najib? Apa hak kita untuk membuatkan fizikal dan semangat Najib berkurang ataupun tersiksa? Tiada hak kita semua. Tidak ada satu pun yang berhak. Tapi hanya satu yang berhak, undang-undang. Undang-undang Malaysia tidak dapat menafikan hak orang lain. Begitu juga hak Najib. Tetapi pada masa yang sama, undang-undang Malaysia juga menyarankan kesamarataan. Jadi bila bercakap dengan kesamarataan, ada orang kuat semangat. Kenapa Najib pula tak kuat semangat? Kenapa Najib pula tak boleh menghadapi penjara dari segi fizikalnya? Itu persoalannya. Takkanlah Najib tak dapat menghadapi dari segi fizikal dan semangat dan minda dan fizikal. Dia punya mental pula tiba-tiba diberikan pula keistimewaan. Itu bukan cara undang-undang kita di Malaysia.
Ahli parlimen pekan itu, yaitu Najib, kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas disabitkan bersalah atas semua 7 pertuduhan, membabitkan 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 salah guna kuasa. Dia diarahkan menjalani hukuman tersebut di penjara Kajang. Bagaimanapun, atas faktor kesehatan, anak Perdana Menteri kedua Malaysia itu kini ditempatkan di Hospital Rehabilitasi Ceras HRC. Menurut Jabatan Penjara Malaysia, Najib dirawat di situ kerana keadaan kesehatannya dikatakan tidak memuaskan dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah agar dia dibawa ke HRC. Najib sepatutnya dihantar semula ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara. Sebaik sahaja pakar perubatan HRC atau Hospital Kuala Lumpur memberikan pelepasan. Keberadaan Najib itu kemudian mencetuskan polemik dalam kalangan ahli politik dengan sesetengahnya mendesak dia tidak diberikan keistimewaan kerana statusnya sebagai banduan adalah sama dengan tahanan lain. Selain sudah disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan, Najib kini dibicarakan untuk beberapa kes lain, melibatkan 1MDB dan laporan audit mengenai syarikat milik penuh kerajaan itu. Sebelum kita berpisah, kita nak ulas sekali lagi tentang tajuk yang luar biasa menggamit perasaan kita semua yang ada di Malaysia ini, yaitu Najib didera mana budaya memaafkan Melayu Islam tanya T. Aku berkata di sini, kita memang boleh memaafkan Najib, tapi setiap daripada perbuatan jahat, kesalahan maupun kesilapan harus ada hukumannya. Kalau terus memaafkan begitu sahaja, di mana unsur-unsur penyesalan, di mana unsur-unsur untuk perubahan? Setiap kesalahan, apalagi yang melibatkan negara, melibatkan kesejahteraan rakyat, perlulah dihukum dengan adil lagi saksama. Oleh sebab itu, kalau dikata Najib sengsara, tak ada antara mereka yang tidak jemu-jemu mau melihat Perdana Menteri berkenan tersiksa dan sengsara di penjara, tiada satu orang pun antara kita berhak mau melihat Najib tersiksa sengsara di penjara. Tetapi memang lumrahnya penjara itu tidak ada yang aman, tidak ada yang sempoi, tidak ada yang memang selesa. Penjara memang menyiksa, penjara memang sengsara. Jadi kalau tahu penjara itu seksa dan sengsara, buat apa buat salah? Hati-hati buat salah. Bagi semua rakyat Malaysia, khususnya para pemimpin dan ahli politik Malaysia, ambilkan teladan, ambilkan pelajaran kepada apa yang berlaku dengan Najib. Anda mungkin hari ini tidur di katil yang empuk, duduk di kerusi yang empuk, tapi kalau tak jaga diri dan sanggup melakukan kesalahan pula, akhirnya kata pepatah Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga nanti jadi pula seperti Najib, terseksa dan sengsara di penjara. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.